Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk subjek fiqh ibadat kita sambung bagi tajuk solat ini kita sampai pada sunanus solah. Okay, harap semua pelajar dapat buka fiqh al-manhaji bersama dengan saya pada muka surat 143 cetakan saya ni. Okay. Sekarang ni sunan. Sunan itu jamak kepada sunnah. Wahiyya ma yutlabu minal insani fi'luhu. Perkara yang dituntut daripada seorang manusia untuk melakukannya. Ala ghairi sabilil hatmi. Di atas jalan selain hatmi ni makna selain daripada jalan mesti. Hatmun tu maksud mesti. Makna tidak dengan cara mesti. Sesuatu perbuatan yang dituntut bukan dengan cara kemestian. Bihaitsu yusabu al-muslimu ala fi'lihi, sekira-kira diberi pahala seorang muslim jika melakukannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diseksa di atas meninggalkannya. Bagaimana dalam takrif al-waraqat, an-nadbu ataupun sunnah itu ila ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Buat dapat pahala tapi tinggal tak dapat dosa. Okey. Maka dalam sembahyang pun adalah perkara sunat je. Apa perkara sunat itu? Dia kata terbahagi kepada 3. Pertama, sunanun tuadda qabla solah. Perkara-perkara sunat yang dilakukan sebelum sembahyang. Wa sunanun tuadda fi athnaiha. Perkara sunat di dalam ketika menunaikan sembahyang. Wa sunanun tuadda aqibaha. Perkara sunat yang selepas solat. Jadi ulama bahagikan sunat sebelum, semasa dan selepas. Apakah perkara sunat sebelum sembahyang? Pertamanya azan, kita dah selesaikan dulu. Iqamah pun kita dah bincangkan dahulu. Okay. Yang ketiga ialah ittikhadus sutrati amamahu. Mengambil sutrah di depan orang sembahyang. Okey, sekarang ni sutrah tu apa? Sutrah itu makna satu penghalang supaya dapat memberitahu kepada orang bahawa kita sedang solat, dan kawasan yang kita letak sutrah itu kawasan solat kita, jangan orang langkah lah. Sebab itu bila orang cuba langkah, kita boleh halang dia dengan tahan dengan tangan. Jadi kawasan sutrah itu sebagai penanda bahawa ini kawasan tempat kita nak solat, kita akan sujud dalam lingkungan kawasan tersebut. Jadi sunatnya ittikhadus sutrati amamahu tahulu bainahu wa bainal marwina, yang menghalang antara seorang yang sembahyang dan antara orang yang lalu. Al-marwin, orang yang lalu lalang. Kajidarin, contoh sutrah dinding pun boleh jadi sutrah. Wa amudin, dan juga tiang. Wa asa tongkat. Au ka'an yabsuta amamahu musallan, seumpama dihamparkan di depannya itu sesuatu di depan tempat sembahyang itu seumpama sajadah, dihamparkan sajadah depan. Jadi sajadah itu boleh dianggap sebagai sutra. Kalau ikutnya dari segi hukum sutra ni, pandangan muktamad dalam mazhab kita, dia ada tertibnya. Pertamanya syarat sutra. Saya tak sebut sini dah. Syarat sutra tu mestilah sutra itu jangan jauh sangat daripada kita, sekira-kira dia itu mesti dalam lingkungan 3 hasta daripada kita. Jangan lebih pada 3 hasta. Ni 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta. Jangan lebih daripada 3 hasta daripada kita. Sebab kalau lebih tu maknanya dah jauh sangat sutrah itu. Jadi sutrah itu mesti jangan lebih daripada 3 hasta. Okay, dan dia itu tingginya lebih kurang dalam 2/3 hasta. Okey. Kemudian yang seterusnya, as-sunanul lati tuadda asna as-salati. Perkara sunat yang dilakukan ketika sembahyang. Wahya aidan tanqasimu ila qismain. Dia terbahagi kepada 2, ab'adin wa hayatin. Sunat ab'ad, sunat hayat. Ni semua awak dah belajar dah sebenarnya ketika dulu, cuma kita mungkin ada perkara-perkara yang kita boleh bincangkan nanti secara perincian terhadap sunat tersebut. Okey. Cuma ni kitab bahasa Arab lah. Okay. Jadi sunat-sunat dalam sembahyang ni dia terbahagi pada 2. Sunat ab'ad. Kenapa dinamakan sunat ab'ad? Ab'ad ni jamak kepada ba'dun. Ba'dun ni sebahagian. Kerana perkara yang dalam sunat ab'ad ini dia dianggap seumpama sebahagian solat.
Duduk antara dua sujud. Tidakkah dia itu seakan daripada perbuatan rukun sembahyang? Apa lagi? Kunut, nampak tak? Selawat atas Nabi, dia itu dianggap sebahagian daripada sembahyang. Sebab tu dinamakan sunat ab'ad. Tapi kalau kita tinggal, dia tidaklah sampai kepada tak sah sembahyang. Cumanya dia kata sini kullu ma yujbaru tarkuhu bisujudi sahwi. Ini takrif dia. Iaitu sunat yang dijabar, yang ditampal ataupun kita apa? Yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak mari perkataan tu. Yujbaru ni maknanya ditampung. Aywah, ditampung, meninggalkan sunat itu ditampung dengan sujud sahwi. Kalau seumpama baju yang carik kita tampal dia, kita tampung kan. Jadi begitulah sembahyang. Sembahyang ini kalau kita tinggal sunat ab'ad seakan ada compang-camping itu. Ada lubang-lubang dalam sembahyang kita. Jadi kita seeloknya kita tampal lah dia. Maka ditampal dan ditutup lubang-lubang itu dengan cara sujud sahwi. Boleh? Jadi sunat ab'ad ialah kullu ma yujbaru tarkuhu bisujudi sahwi fi akhir salah. Iaitu setiap sunat yang ditampalkan kerana sebab tinggal itu dengan sujud sahwi. Hai'ah pula kullu ma la yujbaru. Setiap perkara yang tidak dijabar, yang tidak ditampal oleh dengan sebab meninggalkannya itu dengan sujud sahwi. Jadi senang sunat hai'ah ini. Hai'ah ni kelakuan sembahyang. Hai'ah ni kelakuan sembahyang. Dia sunat-sunat ini tidak dituntut untuk kita sujud sahwi. Okey, sunat ab'ad ini di sini dia bagi kepada beberapa. Pertama sujud at-tasyahudul awal, tasyahud awal atau kita panggil tahiyat awal. Ni pun saya nak baca laju-laju ni. Yang kedua as-salatu ala nabi aqibat tasyahudil awal. Selawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Selawat ke atas Nabi lepas tasyahud awal. Yang ketiga al-julus lit tasyahudil awal. Duduk tasyahud awal. Sekarang ni kalau kita faham daripada tiga-tiga ni, kesemuanya berkait dengan tasyahud awal. Cuma dipecahkan balik. Dipecah tasyahud awal tu sama ada meninggalkan duduk saja ataupun dia meninggalkan selawat atas Nabi ataupun meninggalkan tasyahud. Jadi kalau kita boleh rangkumkan, dia semua termasuk dalam meninggalkan tasyahud awal. Yang keempat, as-salatu alal alin nabi ba'da tasyahudil akhir alladhi huwa ruknun. Iaitu meninggalkan selawat ke atas Nabi selepas tasyahud akhir. Selawat ke atas alin Nabi, atas keluarga Nabi, bukan atas Nabi. Selawat ke atas Nabi, tasyahud akhir itu rukun. Selawat kepada keluarga Nabi itu sunat ab'ad. Yang seterusnya ialah kunut indal i'tidal. Kunut ketika i'tidal min raka'atil thaniyah, pada rakaat kedua fi salatil fajri, pada sembahyang fajar. Wa fi akhir raka'atin minal witri, dan pada akhir rakaat daripada witir fi nisfi tsani min Ramadan. Pada separuh kedua daripada bulan Ramadan. Jadi dalam masalah ni saya tanda dua je lah. Sebab masalah yang ketiga ni, masalah ni bukan kaul yang kita pegang lah, bukan muktamad lah. Jadi sunat sujud sahwi ni kalau meninggalkan kunut pada sembahyang subuh tiap-tiap hari, subuh tiap-tiap hari, dalam mazhab kita disunatkan untuk kita kunut. Meninggalkan kunut, maka siapa yang tinggal disunatkan untuk sujud sahwi. Yang kedua, kunut pada separuh kedua bulan Ramadan. Kunut pada separuh kedua bulan Ramadan. Okey. Jadi separuh kedua Ramadan tu masuk pada bila? Masuk kepada malam 16. Hari ni hari 15, katakanlah hari ni 15 Ramadan. Malam nanti kita sunat untuk kunut. Kunut di situ siapa yang tidak kunut pada witir terakhir, maka dia itu disunatkan juga untuk sujud sahwi. Okey, boleh ya? Kemudian semua dapat link belaka saya nak bagi kalau tolong share lah link boleh share link dengan kawan-kawan tu. Sebab saya ambil daripada email awak semua ni masuk dalam kalender ni. Sebab itu boleh terus masuk sini. Siapa yang sahabat tak boleh masuk tu tolong sharekan link ya. Saya boleh share link. Okey. Kemudian kita sambung. Seterusnya itu yang kelima Yang kelima. Seterusnya ialah
Dah selesai lah. Jadi makna di sini kita boleh simpulkan bahawa berkaitan dengan sujud sahwi ini ataupun sunat ab'ad, sunat ab'ad dalam sembahyang itu tahiyat awal, kemudiannya membaca selawat ke atas Nabi, ke atas keluarga Nabi, membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Yang seterusnya ialah kunut. Okey, habis. Tengok pada seterusnya, wa yusannu an yarfa'a yadaihi athna'a hadzal kunut. Sunat seorang itu mengangkat kedua tangan ketika kunut. Wa yaj'alu batnahuma li jihatil sama'i, dan dia menjadikan tapak tangannya ke langit. Macam inilah macam biasa baca kunut biasa tu, senang je. Habis. Hai'ah itu apa? Wa hiya sunanus salat allati in tarakaha al-musalli lam yusanna jabruha bisujudi sahwi bi khilafil ab'ad. Sunat hai'ah ialah sunat-sunat yang jika meninggalkannya oleh orang sembahyang tidak disunatkan dia tampal dia dengan sujud sahwi. Itu je takrif. Dia bagi ringkas lah tu. Dia bagi ringkas Yang pertama, apa dia sunat hai'ah? Sunat hai'ah ni dalam sembahyang banyak Selain daripada sunat ab'ad, semuanya sunat hai'ah. Selain daripada rukun dan selain daripada sunat ab'ad, semuanya sunat hai'ah. Pertama, raf'u yadayhi 'inda takbiratul ihram wa 'inda ruku' wa raf'i minhu. Tempat mengangkat tangan, ingat ni. Tempat angkat tangan dalam sembahyang ada beberapa tempat. Pertama, takbiratul ihram, satu, angkat tangan. Yang kedua, angkat tangan untuk rukuk, dua. Yang ketiga, angkat tangan bangun daripada i'tidal, tiga. Yang keempat kat mana? Yang keempat ialah siapa boleh jawab? Bangun bangun dari rukuk. Bangun dari rukuk dah jawab tadi. Pertama takbiratul ihram. Bangun nak masuk rakaat baru. Ketiga. Bangun daripada tahiyat awal. Itu jawapan dia. Yang keempat ialah bangun daripada tahiyat awal. Jadi faham daripada situ, tiap-tiap kali nak bangun tidak sunat angkat tangan. Ada orang bangun naik rakaat kedua dia angkat tangan juga. Pernah nampak tak? Tiap-tiap kali bangun angkat tangan. Itu tak betul tu. Tapi batal tak? Taklah batal sebab dia tidaklah anggap perbuatan yang banyak. Yang disunatkan angkat tangan ialah bangun daripada tahiyat awal. Kita bangun daripada tahiyat awal, masa tu sunat angkat tangan. Adapun daripada rakaat pertama kepada rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat Rakaat pertama nak pergi rakaat kedua. Sini tak ada. Rakaat kedua, rakaat ketiga ini ada ni. Sebab ada tahiyat awal. Rakaat ketiga, rakaat keempat ni tak ada angkat tangan. Okey, ingatlah. Jadi itu tempat yang disunatkan angkat tangan. Okey. Kemudian wad'u yadayhi wad'u yadihi al-yumna ala dhahri yadihi al-yusra wa dhalika fil wuquf. Masa berdiri letak tanganlah. Jadi cara letak tangannya ialah tangan kanan ni diletak di atas pergelangan tangan kiri. Kemudian dipegang. Dipegang gitulah. Lepas tu diletakkan di antara dada, bawah dada dan di atas pusat. Bawah dada pusat. Itu pun dari segi mazhab-mazhab ulama' khilaf pada letak tempat itu, bawah dada, atas pusat, bawah pusat ke. Itu tak apalah. Dalam pandangan yang sunat dalam mazhab kita ialah wa kaifiyatu dzalika an yad'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffin wa ruskhil yusra. Ala dhahri kaffi wa ruskhil yusra. Zahru letak tangan kanan dia di atas belakang. Belakang tapak tangan dan juga pergelangan tangan kiri. Wa yaqbidu ala yusra, dia pegang bi asabihi al-yumna wa yakunu mahallu tahta sadrihi. Jadi tempatnya yang dipilih dalam mazhab kita ialah tahta sadrihi, di bawah dada, fauqa surratihi. Fauqa surratihi, di atas pusat. Sebab apa? Sebab itu kedudukan, kita kata kedudukan yang hampir dengan jantung. Okey, habis. Yang ketiga, an-nazar ila mawdi'as sujud, melihat kepada tempat sujud. Tengok pada tempat sujud. Hatta di depan Kaabah sekalipun.
Kerana apa? Kerana itu lebih mendatangkan kepada khusyuk. Kalau tengok depan mungkin akan terganggu. Yang keempat, iftitahus salah ba'da takbir bi qira'ati tawajjuh. Tawajjuh ni ialah doa iftitah. Doa iftitah. Jadi dalam mazhab kita disunatkan untuk membaca doa iftitah, dan para ulama kita menghimpunkan antara dua riwayat pada doa iftitah sebagaimana yang kita baca tu lah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Satu. Lepas tu wajah tu wajhiya lilladzi. Dua. Jadi sebenarnya kalau ikutnya itu daripada dua hadis digabungkan dan kita pilih kedua riwayat itu untuk dibaca ketika doa iftitah. Okay. Bila tempat disunatkan itu stahabu qira'atu tawajjuhi fi iftitahil mafrudati wan nafilah. Pada setiap sembahyang, pada pembukaan sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Jadi doa iftitah ni sunat dibuat pada tiap-tiap sembahyang, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat bagi orang yang sendirian ataupun untuk imam ataupun makmum. Syaratnya bisyarti alla yabda'a bi qira'atil Fatihati ba'du. Dengan syarat jangan dimulakan dengan baca Fatihah dulu. Fa in bada'a biha, kalau seseorang itu dah mula start baca Fatihah, dia masuk Allahu akbar tu baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ataupun dia start dengan ta'awuz, a'udzubillah tu, fatat sunniyatu qira'ati tawajjuh, maka dia telah hilang kesunatan baca doa iftitah. Bila kita dah mula dengan a'udzubillah atau dengan bismillah untuk baca Fatihah, kita dah tidak disunatkan baca doa iftitah. Habis dah, kerana tempat doa iftitah tu telah habis, telah luput. Okay. Di mana tidak disunatkan doa iftitah tu baca, tidak disunatkan pada solati al-janazah. Solat jenazah sembahyang jenazah. Tu tak perlu baca doa iftitah, terus baca bismillah. Terus baca doa terus baca surah Fatihah. Kenapa? Kerana sembahyang jenazah ni nak ringkas. Kemudiannya pada sembahyang fardu yang sempit masanya, waktu dah nak habis. Kalau kita baca doa iftitah akan menyebabkan kita sembahyang kita keluar daripada waktu dia, maka tak perlu baca doa iftitah. Yang seterusnya, yang kelima, al-isti'adzah ba'da tawajjuh, baca a'udzubillah. A'udzubillah ni sunat pada setiap permulaan rakaat, pada setiap rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, sunat baca a'udzubillah sebelum baca surah Al-Fatihah. Yang keenam, al-jahru bil qira'ati fi mawdhihi wal israru fi mawdhihi. Yang keenam ialah kita baca menyaringkan bacaan pada tempat yang disuruh nyaring, dan kita memperlahankan bacaan pada tempat yang disuruh perlahan. Jadi tempat yang dituntut untuk kita baca kuat, kita baca kuat lah. Kita baca kuat. Tempat yang disuruh nyaring, kita baca nyaring. Jadi tempat yang disuruh kita baca kuat tu bila? Iaitu raka'ata salatil fajri, 2 rakaat sembahyang subuh. Raka'atan al-ulayani minal maghrib, al-ulayani minal maghrib wal isya, 2 rakaat permulaan sembahyang maghrib dan isya. Wa salatul jum'ah, sembahyang Jumaat juga kita disuruh nyaring. Wal idan, sembahyang 2 hari raya juga nyaring. Wa khusufil qamar, sembahyang gerhana bulan kerana dia berlaku waktu malam. Wa salatul istisqa, sembahyang istisqa walaupun siang hari, sunat baca kuat. Wa tarawih, tarawih malam. Wa witri Ramadan, dan witir Ramadan. Itu siapa yang menguatkan tu bagi imam dan orang sembahyang seorang. Makmum tak boleh kuat lah bacaan dia. Sebab apa? Sebab dia mengikut imam. Sebab itu kalau orang tanya, kenapa sembahyang hajat ini kita tak baca kuat? Kerana dia tidak termasuk daripada sembahyang-sembahyang sunat yang disunatkan baca kuat. Nampak? Kan orang sembahyang hajat kan baca sebelahan kan? Sebab apa? Sebab dia tidak termasuk daripada sembahyang-sembahyang sunat yang disunatkan untuk baca secara kuat. Habis kemudian ni saya harap ini kira kerja rumah masing-masing lah. Sebab kita tak baca semua ni, dan ada juga maklumat-maklumat dalam hadis ini yang boleh kita dapat istifadah dan ambil pengetahuan tambahan. Apakah surah-surah yang pernah Nabi baca? Watini wazzaitu, sembahyang isyak. Apa nama ni, baca surah Tur pada sembahyang maghrib. Ini antara hadis-hadis yang menceritakan tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya yang ketujuh, ta'min inda intihai al-Fatihah, membaca amin ketika selesai Fatihah.
Juga ada hadis ini, cuba tengok dalam terjemahan ataupun kitab fiqh manhaji itu. Seterusnya yang ke-8, qira'atu syai'in minal Quran ba'dal Fatihah, membaca sesuatu daripada Al-Quran selepas Fatihah. Jadi selepas daripada Fatihah, kita sunat baca surah. Baca apa-apa surah lah. Jadi paling kurang dikata, sekurang-kurangnya baca satu surah yang paling pendek dalam Quran, inna a'tainakal kautsar, ataupun mana-mana ayat yang lain yang mana menyamai dengan dengan inna a'taina, ataupun 3 ayat daripada ayat-ayat pendek dari surah lain. Au bi qiraati thalathi ayatin mutawaliyah, 3 ayat yang berturutan. Itu sunat. Jadi tak kenalah kalau orang tu dia semayang Allahu Akbar, lepas habis semayang lepas habis baca Fatihah waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu Akbar. Satu ayat aja. Ulama kata tidak memada, kena untuk mendapat kesunatan baca surah itu paling kurang 3 ayat. Seumpama sekurang-kurang sependek-pendek ayat dalam Quran iaitu surah Inna A'taina. Sependek-pendek surah dalam Al-Quran itu Inna A'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Jadi sebab itu paling kurang 3 ayat. Okey, ataupun satu ayat panjang yang mana menyamai dengan 3 ayat daripada ayat-ayat pendek. Okey. Ada orang baca alif lam mim Allahu akbar, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allahu akbar. Itu yang jadi sembahyang tarawih cepat tu. Sebab apa? Sebab dia baca satu ayat saja. Okey, sekarang ni ini satu benda yang maklumat yang perlu kita faham juga, pemilihan surah ketika sembahyang tu. Kadang-kadang kita bila ada yang menghafal Quran kan, dia baca sembahyang maghrib tu baca surah panjang. Itu satu benda yang tidak tepat dengan amalan sunnah. Dia ada sembahyang-sembahyang ni ada surah tertentu yang kita sunat baca. Yang mana sembahyang maghrib contohnya, kita tak disunatkan baca surah yang panjang-panjang kerana waktu ni waktu yang sempit. Yang disunatkan kita baca panjang itu pada sembahyang subuh. Kemudian sembahyang zuhur. Nah, yang pendek itu ialah pada sembahyang maghrib. Tengok sini. Wa yusannu an yaqra'a fi subhi wa dhuhri min tiwalil mufassal. Tiwal mufassal kal hujurat, seperti hujurat dan ar-rahman. Dipanggil tiwal mufassal. Apa maksud mufassal? Mufassal ialah surah yang ayat dia pendek-pendek. Pendek tu maksudnya tidak panjang macam Baqarah kan. Satu ayat kan 2 baris, 3 baris. Surah belakang-belakang ni dia ayat mufassal dipanggil. Surah mufassal kerana ayat dia pendek-pendek. Tidak sepanjang macam Baqarah atau Ali Imran atau An-Nisa. Kadang ada ayat Baqarah itu 2-3 baris baru satu ayat. Mufassal. Jadi daripada surah-surah belakang, surah-surah juzuk belakang ni ada daripada surah itu yang tiwal, yang panjang. Jadi ulama letak start daripada surah Hujurat. Surah Al-Hujurat sampai kepada surah Hujurat sampai kepada apa? Sampai kepada ulama kata dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai kepada surah Naba. Silap saya dia tulis sini. Kal Hujurat, Ar-Rahman wa fil 'asri wal 'isya awasituha. Awasituha makna pertengahan. Surah-surah yang pertengahan dia. Kasyamsi wa duhaha, seperti surah Asy-Syams al-Lail. Wa fil maghrib qisaruha. Pada sembahyang maghrib qisaruha. Jadi Al-Hujurat sampai kepada An-Naba ini dipanggil tiwal. An-Naba sampai kepada Ad-Duha dipanggil awsat. Tiwal awasit. Al-Duha sampai ke akhir itu dipanggil qisar mufassal. Itu antara pembahagiannya lah. Ini pun ada khilaf ni. Mula daripada Hujurat ke, mula daripada surah lain ke, awak boleh tengoklah ni. Ini saya bagi antara pandangan para ulama, dia bahagikan begitu. Al-Hujurat sampai An-Naba tu dipanggil tiwal, An-Naba sampai Ad-Duha awasit, lepas tu Ad-Duha ke bawah tu dipanggil surah Al-Qisar mufassal. Okey. Mana lagi ni? Okey, yang ke-9, takbir indal intiqalat. Takbir ketika berpindah. Jadi dalam perbuatan sembahyang, semua perpindahan kita baca dengan Allahu Akbar. Kecuali Sami Allahu liman hamidah sahaja. Bangun daripada rukuk kepada i'tidal. Yang ke-10, at-tasbih inda rukuk wa sujud. Bacaan tasbih ketika rukuk dan sujud. Sekurang-kurangnya 3 kali.
Sekurang apa? Adnal kamal dia panggil. Adnal kamal, sekurang-kurang sempurna 3 kali. Sebanyak-banyak berapa? Sebanyak-banyak ialah 11 kali. 11 kali. Itu kalau orang sembahyang seorang, bolehlah. Yang ke-11 ialah wad'u yadaini ala awwali fakhidhaini fi jilsatai tasyahudi. Meletakkan dua tangan di atas awal lututnya, atas permulaan lutut pada kedua-dua duduk. Duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir. Macam biasalah kita duduk, tangan letak atas kepala lutut. Saya pun nak cepat-cepat ni. Sebab kita banyak tajuk ni kita nak cover. At-tawarruk. Okey, tawarruk fi jilsatil akhir wal iftirash fi ghairiha. Okey, secara umum, iftirash tu apa? Iftirash ni kita panggil duduk tahiyat awal. Tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Okey, ingat kaedah ni. Duduk dalam semayang, semua duduk dalam semayang, duduk yang paling disunatkan ialah yang paling afdal adalah duduk iftirash. Apa duduk iftirash? Duduk macam tahiyat awal. Kenapa dipanggil iftirash? Sebab kita hamparkan kaki kiri kita dan kita duduk atas kaki kiri. Boleh tak? Saya tak boleh buat lah sini sebab saya tak ada kameraman. Saya tak ada kameraman nak ambil gambar tu. Nampak tak? Saya duduk atas kursi ni payah nak buat ni. Kalau ada kameraman, ada kru-kru saya boleh lah nak tolong ambil gambar. Macam awak duduk biasalah. Iftirash kerana kita hamparkan kaki kiri, kita duduk atas tu kan. Kita panggil duduk iftirash. Lepas tu kaki kanan kita tegakkan. Dan kita lipat jari menghadap ke arah kiblat. Segala duduk dalam semayang sunat duduk iftirash. Kecuali duduk yang selepasnya itu salam. Jadi duduk yang selepasnya salam. Ingat, itu saja disunatkan tawarruk. Itu saja disunatkan tawarruk. Iaitu duduk yang mengiringi salam. Jilsatun ya'kubuhu salamun. Jilsatun ya'kubuha salamun. Duduk yang mengiringi selepasnya itu salam. Itu disunatkan kita duduk tawarruk. Tawarruk tu asal daripada mana? Tawarruk asal daripada warik. Warik itu punggung. Kenapa? Kerana kita duduk, punggung kita mencencah lantai. Dan kita keluarkan kaki kiri di bawah kaki kanan kita. Itu duduk tawarruk kerana kita duduk di atas punggung kita. Okey, soalan saya nak tanya. Kalau seorang itu duduk tahiyat akhir. Seorang itu duduk tahiyat akhir. Dengar tolong jawab Seorang itu duduk tahiyat akhir. Dalam semayang itu dia ada tertinggal sunat abad contohnya. Maka dia duduk tahiyat akhir. Lepas duduk tahiyat akhir tu dia nak sujud sahwi lah. Okay. Ketika duduk tahiyat akhir tu dia nak duduk macam mana? Ketika duduk tahiyat akhir tu dia nak duduk macam mana? Duduk iftirash ke duduk tawarruk? Duduk iftirash. Duduk iftirash. Lagi. Duduk iftirash. Duduk iftirash. Senang sikit sebab lepas tu dia nak sujud sahwi. Okey, bagus. Faham ke? Sebab apa? Sebab lepas itu bukan salam lagi. Kerana lepas kita duduk, kita belum salam lagi. Jadi duduk iftirash dulu. Kenapa? Kerana iftirash ni lagi mudah untuk bergerak. Lagi mudah untuk bergerak. Jadi lepas daripada sujud sahwi itu, lepas pada sujud yang kedua, dia bangun duduk tu, masa tu baru dia duduk tawarruk. Okey, jelas ada apa tu? Mungkin makan tinggi kuis lagi. Ujian kedua nanti. Okey. Yang ketiga pula as-salawatul ibrahimiyah thumma ad-du'a'u ba'da tasyahudil akhir. Selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ni ialah yang terbaik lah kita selawat Ibrahimiyah tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina sampai akhir. Sebagaimana kita maklum. Kemudian berdoa. Berdoa pun sunat. Di antara tempat yang digalakkan kita berdoa ialah pada sebelum salam pada tasyahud akhir. Yang ke-14 taslimatus tsaniyah. Salam yang kedua. Salam yang kedua. Maksud salam kedua ni ialah bukan berpaling. Ialah kita kata Assalamualaikum yang pertama rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Percakapan kita, ucapan kita Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua itu sunat. Berpaling sunat lain pula. Nampak tak? Berpaling itu sunat yang lain pula. Jadi hai'ah ni banyak sangat. Hatta ulama kata hai'ah pun ada.
Hai'ah, bagi sunat hai'ah pun ada. Okay. Yang ke-15, iltizamul khusyu'i fi sa'iris salati. Kita melazimkan khusyuk dalam sepanjang semayang kita. Khusyuk dalam semayang itu. Nampak tak? Jadi itu juga sunat. Bukan nasib baik, bukan rukun lah. Kalau rukun, habislah kita. Okay. Fahadhihi sunanu kulluha tusamma hay'atin. Dinamakan sunat hay'at. Falau tarakal musalli syai'an minha. Kalau orang semayang tinggal sesuatu daripadanya. Lam yusanna jabruhu. Tidak disunatkan. Dia tampung dia bisujud disahwi. Dengan sujud sahwi. Bikhilaf qismul awal, menyalahi bahagian pertama iaitu sunat ab'ad. Okey, masuk yang ketiga, sunanul lati tu'adda aqiba kulli solah. Sunat-sunat yang dilakukan selepas sembahyang. Apa dia? Istighfar wa zikr wa doa. Istighfar, zikir dan berdoa. Nampak? Istighfar, zikir dan berdoa. Tengok. Dia kata apa ni? Wala mani'a min raf'is sauti bidzalika lil imami idza arada ta'lima. Dan tidak ada kesalahan, tidak ada larangan untuk mengangkat suara bagi imam jika ingin mengajar. Jadi zikir lepas sembahyang ni boleh saja imam mengangkat suara untuk tujuan mengajar. Fa idza ta'allamu khafadha. Bila orang dah pandai dah, reti dah berzikir, maka sunat balik imam baca zikir secara perlahan. Jadi apa yang berlaku di tempat kita, kenapa kita selalu je angkat imam ni menguatkan suara sekarang? Apa? Kerana setiap kali orang sembahyang tu ada orang yang baru nak belajar. Ada saja orang baru nak belajar sebenarnya. Boleh jadi sebelum ni orang tu dia tu insaf katakanlah. Dia baru nak datang sembahyang. Jadi kerana nak raikan kepada kepelbagaian orang yang datang pada masjid ni, terutamanya masjid-masjid yang duduk tepi jalan atau masjid-masjid besar ni, orang ada je datang. Budak-budak yang baru balik dan baru nak belajar sembahyang pun datang. Jadi dengan dibaca dengan kuat itu sebagai satu bentuk pengajaran secara tidak langsung kepada masyarakat. Jadi tak ada masalah lah. Dia bukan satu bid'ah yang mana mendapat dosa sehingga masuk neraka. Tak betul tu. Bahkan Sayyidina Ibn Abbas kata dalam hadis menceritakan bahawa kami masa itu Ibn Abbas kanak-kanak, kami mendengar Rasulullah SAW selesai daripada semayang dengan mendengar sahabat dan Rasulullah mengangkat suara selepas habis semayang, iaitu mereka berzikir dengan kuat. Okay, habis. Kemudian yang kedua, an yantaqila linafli min maudhi'i fardhihi, berpindah untuk sembahyang sunat daripada tempat sembahyang fardunya. Okey, itu juga sunat. Lepas daripada kita sembahyang fardu di situ, kita nak sembahyang sunat, kita berpindah ke tempat lain, bergerak sikit supaya kerana tempat-tempat yang kita sembahyang itu akan menjadi saksi kepada seseorang. Litak surah maudhi'us sujud, kerana nak memperbanyakkan tempat sujud, fa innaha tashhadu lahu, kerana tempat sujud ini dia akan menjadi saksi kepada orang sembahyang. Okey. Kemudian yang ketiga, wa idza sallu fil masjid, jika orang lelaki itu sembahyang dalam masjid, wa kana wara'ahum nisaun, dan di belakang mereka ada perempuan, fa innahu yusannu lahum ayyam kuthu fi amakinihim hatta yang sarifna li'anna al-ikhtilata bihinna mazinnatul fasadi. Jika orang lelaki sembahyang dalam masjid dan di belakangnya ada wanita, maka sunat bagi orang lelaki dia duduk di tempatnya sehingga bersurai orang perempuan, kerana dibimbangi berlaku percampuran, kerana percampuran itu boleh membawa kepada fitnah, boleh pada kerosakan. Itulah. Pada zaman Nabi SAW, Rasulullah larang sahabat lelaki ni pergi lepas sembahyang terus keluar. Sebab apa? Sebab Nabi nak biarkan perempuan tu pergi dulu. Bila selesai perempuan keluar, barulah lelaki keluar dan bersurai. Sebab apa? Pada zaman Nabi tu tak ada tirai. Antara lelaki dan perempuan tak ada tirai. Dan makna pintu masuk dan semua itu boleh menyebabkan bahawa berlaku percampuran. Adapun zaman sekarang, tengoklah zaman sekarang ni mungkin dah berubah kerana bahagian lelaki dan perempuan tu berbeza dan berasingan. Maka tidak adalah dituntut seumpama itu. Kecuali kita buat tu kerana mengikut pada Rasulullah SAW, dan memanglah sunat bagi makmum, dia tidak beredar sehinggalah imam beredar. Okey, habis. Masuk pada makruhatus salat. Perkara makruh dalam sembahyang. Qa'idatun. Kullu mukhalafatin li sunnatin minas sunani allati madha bayanuha yadkhulu fi nitaqil makruh. Setiap perkara yang menyalahi sunat daripada sunat-sunat yang telah lalu keterangannya termasuk daripada lingkungan makruh. Ini secara umum. Secara umumnya, ingat ni kaedah ni
aghlabiyah, bukan kaedah muttaridah, bukan kaedah yang konsisten, tapi secara umum dan ghalibnya. Perkara yang disebut sunat, kalau kita buat menyalahinya, itu makruh. Jadi apa itu makruh? Wa huwa kullu ma yusabu musalli ala tarkihi imtithalan. Setiap perkara yang diberi pahala orang sembahyang kalau meninggalkan. Tinggal perkara makruh kerana imtithal, kerana patuh dan kerana ikut arahan syarak dapat pahala. Wala yu'aqabu ala fi'lihi. Tapi kalau dia buat tak boleh, tidak dikenakan seksa lah. Tidak berdosa. Okey. Jadi contoh apa? Meninggalkan doa iftitah. Makruh. Okay. Lagi perkara-perkara lain yang makruh lain ialah altifatu fi salati bil unuki illa li hajah. Berpaling dalam sembahyang dengan kepala. Pusing kepala ni tengah sembahyang, kepala pusing. Nampak tak? Syaratnya jangan berturut-turut. Kalau berturut-turut 3 kali batal. Nampak tak? Kalau pusing, lepas tu tengok sini pula. Tengok atas, tengok bawah. Selagi mana dada menghadap kiblat tak batal tapi makruh. Kalau mata saja tak makruh, khilaf aula. Berpusing dengan kepala. Nampak tak saya? Nampak kan saya apa nama ni? Kamera kan? Kemudian mana tadi ni? Kalau kecuali ada sebab. Sebab nak tengok tu kerana sesuatu, kebimbang berlaku sesuatu, lain ceritalah. Yang kedua, raf'u basarihi ila sama, mengangkat pandangan ke langit. Semayang, tengok ke atas. Itu juga Rasulullah SAW larang. Nabi SAW kata, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim. Kenapakah ada sekumpulan manusia mengangkat pandangan mereka ke langit ketika semayang? La yantahunna an dhalika aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaklah mereka berhenti daripada perbuatan itu ataupun Allah Ta'ala akan menarik pandangan mereka. Tuhan akan jadikan pandang mereka lemah dan juga tak nampak. Makna larangan daripada Nabi tu. Kita semayang tengok ke atas, tengok ke bawah lah. Sebab apa? Sebab masa itu rahmat Allah Ta'ala turun. Yang ketiga, kafu sya'ri wa tashmir atrafi al-thawbi asna as-salah. Kafi sya'ri, menahan rambut. Bahasa kita ikat rambut. Dan menyingsing. Tashmir ni menyingsing. Sising. Ujung kain ketika sembahyang. Okay. Rambut panjang, sunat ketika sembahyang dia lepaskan rambut dia tu. Dia lepaskan rambutnya. Tambah lelaki ni, kalau perempuan yang jenis rambut panjang dia bersanggul, itu ada keringanan lah. Namun kalau dia boleh buka sanggul tu lagi elok, tapi kalau dia bersanggul pun tak apa. Namanya lelaki, kan biasa orang rambut panjang zaman sekarang ni macam-macam lah. Lelaki fashion rambut ada yang rambut panjang. Siapa rambut panjang kat sini? Rambut panjang diikat. Bila tanya kenapa rambut panjang, nak ikut sunnah. Yang itu aja ikut sunnah. Sembahyang jemaah tak mau ikut sunnah. Sunnah rambut panjang. Okay? Jadi rambut panjang, bukan salah rambut panjang tu. Oi, ada dah tu. Rambut panjang Jadi bukan tu dah keluar dah tu. Rambut panjang tu ingat boleh diikat, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kepada tasyabuh dengan perempuan. Cuma dalam semayang. Ketika semayang, ikatan tu sunat kita buka. Supaya rambut itu bergerak sekali dengan pergerakan kita dalam semayang. Bergerak sekali dengan pergerakan kita dalam semayang. Jadi, ini Nabi kata kafu sya'ri. Kita tahan rambut itu. Tahan rambut itu, kita ikat dia ataupun setengah orang ikat letak dalam kepiah kan. Itu kita panggil menahan rambut. Biarkan lepas. Pakai kepiah tak apa, biarkan dilepas supaya dia bergerak sekali dengan pergerakan badan kita. Kerana setiap anggota kita ni dia nak bahagian pahala juga. Anggota kita patuh sujud bergerak tu kepada Allah SWT boleh pahala. Jadi kita tahan dia, kita seakan menahan dia daripada mendapat rahmat dan juga kelebihan daripada sembahyang. Ini sunat lah, sunat. Jadi makruhnya kita tak huraikan ataupun kita ikat rambut. Yang kedua yang menjadi banyak kesilapan ni tengok sembahyang. Bila ambil sembahyang dia singsing kan? Ambil sembahyang. Bila sembahyang dia tak buka ni. Ni tashmir atrafi thawb.
makruh dia menyingsing hujung kain ketika semayang. Buka lah, buka. Tak mau kancing pun tak apa, buka ni. Supaya apa? Supaya bergerak dengan kita ketika semayang. Jangan kita singsing dia. Boleh. Ini orang lelaki lah, perempuan memang dia kena tutup. Namun pada masalah apa nama ni kain seluar, hujung kaki seluar, itu kita sunat singsing. Sebab apa? Sebab kita disunatkan orang lelaki memakai pakaian kain itu di atas buku lali. Kalau seluar tu kita singsing dia atas daripada buku lali. Tu tak apa tu, sebab kita nak meraih kepada kesunatan, kita menyingsing dan mengangkat kain di atas buku lali. Cuma yang banyak berlaku setiap pada lengan ni, pada baju, lengan baju ni. Jelas? Tak faham nanti tanya. Yang keempat, as-salatu inda hadratit ta'am. Sembahyang ketika di depan makanan. Tatuku nafsuhu ilaih. Yang ingin dirinya kepada makanan tu. Kita makan tok makanan depan kita. Ataupun pergi majlis, ataupun buat makanan kita semayang, mengadap. Kita memang nak makan sangat. Itu juga makruh kita makan, makruh kita semayang dalam keadaan jiwa kita, perasaan kita sangat nak kepada makanan itu. Sebab apa? Linsyirali nafsihi bihi. Dia akan menyibukkan dirinya dengan makanan tu. Nak semayang tak ingat dah bismillahirrahmanirrahim. Nasi ayam ke nak bedal kambing dulu. Nampak tak? Kata sedap ni. Jadi dalam hati dia tu dah tidak khusyuk dah. Khusyuk tu separuh dah hilang. Sebab apa? Sebab ingat ke makanan. Jadi tunaikanlah dulu hajat makan tu. Makan tak apalah. Makan lepas tu semayang. Supaya dapat masuk dalam semayang dalam keadaan khusyuk. Habis. Yang kelima. As-salatu inda hasril bauli awil ghaiti. Sembahyang ketika menahan kencing ataupun menahan air besar. Itu juga makruh. Makruh. Tengok kita nak buang air kecil atau nak buang air besar, kita tahan. Tahan tu maknanya kita boleh tahan lah. Kalau macam memang akan terkeluar atau terburai masa semayang, tu memang wajib. Tak boleh dah, tu membahayakan, menyebabkan kotor. Jadi tu memang kena berhenti. Ini maknanya kita mampu tahan. Maka makruh kita tahan tu. Selesaikan dulu. Habis. Yang keenam, as-salatu fi halatin nu'as asyadid. Sembahyang ketika mengantuk yang sangat. Itu sama juga. Kalau contoh orang semayang dalam keadaan terlampau mengantuk. Kadang-kadang dia tak tahu berapa rakaat semayang, Fatihah baca ke belum, tiba-tiba tahiyat akhir. Itu juga makruh yang makruh. Yang ketujuh, as-salatu fi amakin taliyah. Semayang pada tempat-tempat berikut makruh. Mana? Hammam, semayang dalam tandas makruh. Sah tapi makruh kalau tak ada najis lah. At-tariq, semayang tengah jalan. As-suq, semayang di pasar. Pasar makna kawasan orang jual beli. Kalau ada kawasan khusus dibuat untuk semayang tak apa. Al-maqbarah, semayang di mana? Di perkuburan. Kecuali semayang jenazah. Semayang jenazah tak apalah, sebab semayang jenazah tu kita tak perlu sujud. Ni perkuburan takut dibimbangi ada najis. Kerana bila digali balik kubur lama, air-air nanah tu mungkin akan naik ke atas. Sebab itu dia hukum makruh. Al-kanisah. Kanisah tu apa? Gereja. Semayang di gereja sah tapi hukumnya makruh. Mazbalah. Mazbalah tu tempat buang sampah. Wa a'tanil ibil. A'tanil ibil. Apa dia a'tanil ibil? Kandang unta. Wahya mabarikaha. Mabarik tempat kandang unta lah. Kandang unta. Okey. Seterusnya saya nak kejar dah ni. Mana ni? Umurun tukhalifu fiha al-mar'atu rajula. Perkara yang menyalahi perempuan bagi lelaki. Perkara yang orang perempuan semayang berbeza dengan lelaki. Apa dia? Okey. Pertama, tudammu. Ada 5 perkara. Tudammu ba'duha ila ba'din fi sujud. Perempuan ini dia mesti rapatkan sebahagian badan dengan sebahagian yang lain pada sujud. Bi'an tudamma mirfaqaiha ila jambaiha. Dia rapatkan lengan dia dengan apa? Dengan dia punya apa nama ni, kita lambung dia. Jangan macam buka orang lelaki rapatkan macam tu. Wa tulsiqu batniha bi fakhidhihi, perut rapat dengan lutut. Menyalahi ar-rajul bi khilafir rajul. Orang lelaki disunat dikembangkan.
Okay, yang kedua, tukhfidul mar'atu sautaha. Perempuan ini memperlahankan suara dia. Fi hadratir rijal ajanib. Ada lelaki-lelaki yang ajnabi. Dia perlahankan suara. Fala tajhar bis salati. Maka tidak boleh dibaca kuat. Tapi ingat, maksud perlahankan suara bukan maksud tak bunyi suara. Ingat, ni banyak perempuan ni, dia baca rukun qauli. Rukun qauli ada berapa? Saya dah tanya sebelum ni kan. Ada berapa rukun qauli? Takbiratul ihram, satu. Yang kedua, Al-Fatihah. Yang ketiga, apa dia? Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Yang keempat, Selawat ke atas Nabi. selawat ke atas Nabi. Yang kelima, Salam. Okay, 5 rukun qauli ni mesti berlafaz, berbunyi. Paling kurang dia sendiri dengar. Mesti ada bunyi. Nak tahu kita tak dengar tak dengar, minta kawan letak telinga depan mulut kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh dengar maknanya ada suara dah tu, ada bunyi tu. Tak apa. Dah okey dah tu. Okay? Biar berbunyi tapi maknanya jangan kuat. Tidak boleh kuat. Itu menyalahi bagi lelaki. Lelaki disunatkan mengangkat suara. Okay. Yang ketiga. Idza naba al-mar'atu idza naba al-mar'ata syai'un. Idza naba al-mar'ata syai'un athna as-salah, jika berlaku sesuatu pada perempuan tengah semayang, wa aradat an tunabbiha ahadan min hauliha li amrin ma, atau dia nak beri tunabbiha, memberi peringatan, memberi amaran kepada orang-orang di sekitarnya. Cara ni macam mana? Fa innaha tusaffiku, caranya ialah tepuk. Bi an tadriba yadahal yumna ala dhahri kafil yusra, tepuk tapak tangan kanan di atas belakang tapak kanan dan tapak tangan kiri. Gitu. Jangan 3 kali berturut-turut. 1 berhenti. Atau 1, 2 boleh lagi. Jangan 3 kali berturut-turut. Itu dikira perbuatan besar. Okey, berlainan lelaki. Lelaki cara dia dengan tasbih. Seterusnya. Apa lagi ni? Lepas itu perempuan ni kena tutup kaki dia. Itu maklumlah tu. Yang kelima, la yusannul adhan lil mar'ah. Yang kelima, membezakan lelaki perempuan. Perempuan tidak disunatkan azan. Wa yusannul hal iqamah, disunatkan iqamah saja. Kalau perempuan azan juga, falau adzanat bi sautin munkhafidin lam yukrah. Kalau perempuan itu azan dengan suara yang rendah. Azan mana? Azan sama-sama perempuan tapi suara rendah, maka tidak makruh. Habis. Seterusnya, mubtilatis salah, perkara-perkara yang membatalkan semayang. Ada berapa muka surat ni? Ke cukup dah? Sikit lagi ya? Sikit lagi. Aywa. Okey. Mubtilatis salah. Kita ambil tajuk yang terakhir lah, mubtilatis salah. Perkara yang membatalkan semayang. Pertama, al-kalamul amdu. Percakapan yang sengaja. Okey, percakapan yang sengaja sini, dia bagi dhabit tak sini? Dia kata wa'uddal kalam alladhi tabtulu fihi salatu, dikira perkataan yang membatalkan padanya sembahyang, maka mu'allafan min harfaini fasaidan, iaitu percakapan yang terdiri daripada 2 huruf dan lebih. Wa illam yufham, walaupun tidak difaham. Wa illam yufham minhu ma'nan, tak dipaham apa-apa makna. Au kana yu'abbiru anhu biharfin wahidin idza kana lahu ma'nan, ataupun dia mentakbirkan dengan 1 huruf tapi huruf itu ada makna. Contoh kalimah ki. Ki itu fi'il amar daripada wiqayah. Ki maksudnya jaga-jaga. Jaga-jaga. Ki maksud jaga-jaga. Daripada wa'yun. Wa'yun makna pelihara. Fi dengan maksud wafak. Wafak makna tunaikan. Langsaikan. Tunaikan, langsaikan. Okey. Ini bahasa dia pun kalau ikut bahasa kitab lama lagi mudah. Dia kata gini. Kalam percakapan, saya buat khulasah lah dhabit dia macam mana. Percakapan yang membatalkan sembahyang apa dia? Pertama, percakapan itu dibuat dengan sengaja. Kalau tidak sengaja dan dia itu sikit. Sikit mana? Setara mana? Sikit sekira-kira orang dia tidak keluar daripada sembahyang. Maknanya contoh orang terlatah, tidak sengaja. Terkeluar perkataan, tak sengaja. Dengar bunyi merecung,
kita pun sebut mok, mu, tok, mu ke apa ikutlah. Jadi terkeluar dengan tidak sengaja, itu tidak batal. Selagi mana dia tidak panjang yang keluar daripada rupa semayang. Contoh ada orang ni kalau melatah sampai 2-3 minit dia panjangnya. Itu tak boleh lah tu. Itu dah kira batal lah tu. Itu dah kira batal. Tapi kalau sikit saja tak ada masalah. Okey. Kalau dengan tidak sengaja tidak membatalkan kalau dia tidak terlampau banyak. Okey. Kalau sengaja, tengok. Kalau keluar dengan sengaja, yang membatalkan ni ialah kalau dia dua huruf yang jelas walaupun tak ada makna. Ataupun satu huruf yang memberi makna, yang ada makna pada bahasa Arab. Contoh qi. Qi itu ada makna. Walaupun qi satu huruf batal sebab dia ada makna dalam bahasa Arab. Ataupun dua huruf yang walaupun dua huruf tersebut tidak ada makna. Contoh apa? Coba dia kata az. Az apa dia? Alif zai, dua huruf. Bila dua huruf dah batal. Tapi kalau satu huruf ataupun tidak jelas dia tu dua ke satu huruf maka belum batal. Contoh apa? Apa tu? Berdehem. Kena ingat masalah berdehem ni, kalau berdehem tersebut nyata dua huruf batal. Contoh itulah ikutlah. Nyata dua huruf boleh kita cerakinkan, kita huraikan kepada dua makhraj, maka batal. Tapi kalau dia tidak zahir dua huruf ataupun tidak jelas berlaku dua huruf, maka belum batal lagi. Tapi kena jaga-jagalah berdehem ni, jangan kita sengaja buat. Nampak tak? Berdehem ni tak boleh sengaja buat sebab kalau salah buat jadi batal. Lain kalau bersin kita luar kawal. Bersin, seorang tu bersin, kita tak mampu kawal, ataupun batuk pun kita tak mampu kawal. Kalau kita saja buat batuk, itu lain lah. Itu batal. Nampak? Tapi kalau kita batuk dengan sungguh, betul-betul kita batuk, itu tidak batal sebab dia luar kawalan. Habis. Yang kedua, al-fi'lul kathir, perbuatan yang banyak membatalkan. Apa maksud perbuatan yang banyak? Perbuatan yang banyak itu ialah seseorang itu buat 3 kali berturut-turut. Dhabitul kathrah ni, 3 harakatin fasaidan, 3 gerakan yang ataupun lebih dan berturut-turut. Okay, contoh. Payah nak buat ni, kalau dalam kelas senang sikit saya nak tunjuk pergerakan ni. Saya nak buat macam mana ni? Ini kaki. Betul kaki tu? Boleh lah. Okay. Kita bergerak depan. Berapa jadi? Ni memang kena, kalau paling senangnya, tu saya tak ada kameraman tu ni. Saya hanya berseorangan. Jadi saya tak lihat, tidak boleh ambil contoh. Okey. Tengok tangan saya. Nampak tak tangan? Okey, bayangkan ni kaki. Ni berapa ni? Gerak atas. 1. Yang ni? Tengok ni. 1. Yang ni? Berapa dah? 1. Okey. Kalau kaki yang kedua itu hanya diheret pada tempat yang sama, sini, hanya dikira 1 saja. Tengok ni. 1 diheret saja. Hanya 1 je. Dia jadi 2 macam mana? 1, 2. Nampak? Dia akan jadi 2 kalau buat macam ni. Yang ni dia pergi sini. Yang ni dia pergi sini. Maka ni 1, ni 2. Nampak ni? 1, 2. Faham? Itu dah 2 dah. Okey. 1, 2. Maknanya kalau dia buat macam ni. 1, 2, 3. 3 tu. Batal. 1 sini, lepas tu dia gerak sekali lagi sini ke sini tanpa berhenti. Maka dikira 3 pergerakan. Ingat? 1
semata-mata gerak depan, lepas tu dia hanya meletakkan kaki kedua sama paras, kita panggil dia heret kaki dia follow saja kaki yang pertama tadi, itu hanya dikira satu. Yang dikira dua kalau satu, dua. Nampak tak? Okey, soalan. Kalau dia berjalan macam ni, satu. Lepas tu, dia berhenti, lepas tu, ini nak kira berapa ni? Faham tak soalan saya? Dia bergerak satu, lepas tu dia berhenti, lepas tu dia bergerak sekali lagi. Ini berapa dah ni? Satu je. Ha? Satu. Dia bukan dua, satu. Faham? Kalau Satu dia je sebab dia kalau dia berhenti satu, contoh ni satu. Dia berhenti satu. Satu berhenti. Ni bukan dua satu lagi. Satu berhenti. Satu berhenti. Satu berhenti. Nampak? Dia jadi yang dikira kena kira banyak tu kalau tak berhenti. Satu, dua, tiga. Itu tak berhenti tu maknanya dikira bilangan tu berterusan. Tapi kalau dia berhenti satu, berhenti. Satu pula. Yang ni satu pula. Jangan bilang dua. Satu, berhenti. Lepas tu naik lagi. Satu, berhenti. Naik lagi. Satu. Boleh. Okey. Yang ketiga, mulaqatu najasatin, terkena bersentuhan najis dengan thawbin au badanin, pakaian ataupun badan. Yang keempat, inkishafu syai'in minal aurah, terdedah sesuatu daripada aurat. Yang kelima, al-aklu awisyurbu, makan ataupun minum. Okay. Wa haddul mubtil min dhalika lil muta'ammidi, kalau orang sengaja. Sengaja. Walaupun sikit, kalau dia sengaja telan walaupun sikit, itu membatalkan. Kalau tidak sengaja, tak. Tengok, falau kana baina asnanihi baqaya min ta'amin, kalau ada di celah di giginya baki sisa makanan, la yabulu hadzal qadri, yang tidak sampai kadar yang banyak, sikit saja, fa bala'aha ma'arik, dia tertelan bersama air liur, duna qasdin, tanpa qasad, dia tertelan, maka tak batal. Maknanya kalau sedikit saja dia tertelan, dia tak boleh nak keluarkan, dia tertelan sekali, maka itu tidak batal. Yang keenam, al-hadatsu qabla taslimatil ula, berlaku hadas sebelum salam yang pertama. Kalau hadas sebelum salam pertama menyebabkan batal sembahyang. Yang ketujuh, tanahnuh. Ni tengok ni, at-tanahnuh, berdehem, wadhahik, suka ketawa, wal buka, menangis, wal anin, dan juga anin tu mengaung, tahu mengaung? Anin ni makna bunyi tahan sakit. Tak, bunyi tahan sakit, anin. Bunyi orang tahan sakit, orang sakit, dia sakit, dia tahan sakit, bunyi itu bunyi apa? Bunyi anin. In zahara, apa nama ni? In zahara bi kulli min dhalik harfan. Syaratnya kalau zahir dua huruf, kalau zahir dua huruf. Kalau senyum saja, amma tabassum fala tubtilu solat, fala tabtulu bis salatu, tak batal sembahyang. Yang ke-8, taghayyurun niyah, berubah niat. Berubah niat boleh membatalkan sembahyang. Ingat, kita nak sembahyang apa? Contohnya kita sembahyang sunat zuhur. Tiba-tiba orang pun masuk, kita pun tukarlah. Kita tukar niat sunat zuhur kepada sembahyang zuhur lah. Sebab ada sembahyang zuhur, kita tukar niat tu, batal sembahyang kita. Ini tak boleh tukar-tukar macam tu. Tak boleh tukar. Okey, wa dhabitu dhalika an ya'zima 'ala al-khuruj min as-salah. Orang itu berazam nak keluar sembahyang, itu juga menyebabkan batal. Dia berubah niatnya tengah sembahyang, dia azam nak keluar sembahyang. Nak berhenti sembahyang lah, bab postman datang. Ada postage datang tak? Nak batal dah sembahyang. Yang ke-9, istidbarul kiblah, berpaling daripada kiblat. Badan tu berpaling daripada arah kiblat, lari daripada kiblat, menyebabkan batal sembahyang. Sebab itu sembahyang, pastikan dada kita, badan kita tidak beralih daripada kiblat. Sujudus sahwi, yang ini tak sempat saya buat di sini, saya akan rekodlah untuk tajuk-tajuk yang baki. Okey. Sebenarnya untuk sembahyang ni sebenarnya tak boleh buat cepat gini lah kali ikutnya, tapi kita punya muqarrar itu kita terpaksa kejar. Harapnya saya akan bagi link-link video ataupun
kuliah-kuliah yang berkaitan, agak-agak boleh tengoklah untuk apa nama ni, untuk pengetahuan kerana ini melibatkan amalan sembahyang kita. Untuk kita mengesahkan dan memastikan sembahyang kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Masa yang berbaki ni saya buka untuk sesi soal jawab. Ada soalan? Tolong ketua ambil kedatangan ni. Tolong ambil kedatangan. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Ya. Macam mana kalau dia berhadas semasa tengah salam pertama, macam dia terkentut masa salam pertama, batal ke? Okey, masalah seorang itu terkentut ketika salam pertama. Kena tengok di manakah dia terkentut itu. Betul lah, terkentut tu dia pada dubur kan. Tapi ketika manakah? Kalau setelah disebut kum, assalamualaikum, tubik. Maka jika keluar angin itu selepas assalamualaikum, selepas kum, maka sembahyang dia dikira sah. Tapi kalau sebelum kum, assalamu pu, keluar bedil. Bedil hari raya pun keluar. Sebelum habis kum, maka sembahyang itu batal. Kena sembahyang balik daripada awal. Okay. Jelas? Okay. Lagi? Ada soalan? Jelas siapa tanya tadi? Jelas. Okay, siapa pula ni? Ustaz. Siapa dulu? Jangan berebut. Siti Bazilah, sila. Ustaz. Okay, saya nak tanya, kalau kita sembahyang, lepas tu tiba-tiba kain kita tu putus. Tarik lah boleh? Tarik. Ataupun boleh tulang tarik tak soalan? Suara putus-putus, Siti Bazilah, suara putus-putus. Tarik boleh tarik dalam chat. Okey. Okey, orang lain dulu, siapa nak tanya? Mana tadi? Okey. Alisa Nasir. Tapi kalau dia kentut selepas salam pertama, lepas tu sambung salam kedua, kira batal lah. Tak. Kalau dia sambung salam kedua tak jadi. Haram dia sambung salam kedua tu. Faham tak? Dia takkan jadi batal balik dah. Faham tak? Bila dah keluar assalamualaikum tu, dia dah keluar sembahyang dah. Boleh tak dia nak salam kedua? Tak boleh dah salam kedua. Haram dia salam kedua. Kalau dia salam kedua juga, takkan batal sembahyang dia. Sebab sembahyang dia keluar dah. Cuma dia tak boleh menyambung salam kedua. Kita faham. Bila dah salam pertama, dia kentut, habislah sembahyangnya itu. Selesailah, maknanya lepas salam pertama dah. Lepas tu dia sebut salam kedua tu tak boleh sebut haram. Kalau dia sebut juga, adakah menyebabkan batal? Tidak, kerana dia telah putus dah sembahyang dia. Okey, soalan tiba-tiba kain terselak sampai nampak kaki, lepas tu kita cepat. Okey, kalau terselak kerana ditiup oleh angin dan benda-benda haiwan mari ke, haiwan selok kain kita ke dan seumpamanya, maka hukumnya kalau kita tutup dengan segera, tidak batal sembahyang tu. Lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Dengar Ustaz? Dengar. Ini Arif share tu kan, bagus tu. Gambar tu. Okey, sila. Macam ni Ustaz, kalau macam ketika kita duduk dalam saf, masa tu tengah sembahyang, tiba-tiba orang sebelah kita ni macam dia saf sebelah kita ni kosong. Maksudnya pergerakan untuk nak penuhkan saf tu macam mana Ustaz? Okey. Dia kalau saf di depan kita kosong, orang belakang sepatutnya penuh kan?
Orang belakang sepatutnya penuhkan. Kan itu cara yang paling sesuai dan paling elok lah. Kalau ada soft di belakang, maka orang belakang lah akan penuhkan soft depan. Ini sebelum PKP kalau sekarang ni kalau ikut memang ada saja soft yang kosong tu. Nampak tak? Kita kira dalam situasi biasa lah. Okay. Kalau tidak, siapa yang akan penuhkan soft? Kalau contohnya tidak ada orang belakang. Orang tepi bergerak lah. Bergerak dan rapatkan. Bergerak dan rapatkan. Tapi kena ramai lah sikit bergerak. Sebab apa? Bukan dia seorang je. Sebab dia akan kosong situ, maka orang tepi akan bergerak. Sebab itu cara paling eloknya, kalau ada soft belakang gerak. Sebab dia akan bergerak tu seorang je. Kalau ada belakang ni akan bergerak seorang je. Begitulah hukumnya. Apa hukum orang solat sambil baca buku panduan untuk solat sebelum belum hafal? Orang solat sambil baca buku panduan untuk solat sebab belum hafal. Okey, kena tengok bacaan apa yang dia tak hafal tu. Adakah rukun? Faham tak? Kalau bacaan rukun, contohnya tak hafal Fatihah, mu'allaf katakanlah, dia boleh tak semayang tengok? Boleh. Dalam mazhab kita boleh. Yang tidak mengenalkan mazhab Maliki, tak apalah, itu mazhab lain. Dalam mazhab kita, kalau seorang itu semayang dalam keadaan tengok bacaan di depan dia ke atau buku, hukumnya semayang tetap sah. Biasanya orang baru masuk Islam lah. Cara paling senang orang baru masuk Islam ni, ajak dia datang ke masjid supaya ikut je perbuatan orang dalam masjid. Kalau bagi salam, sepatutnya Assalamualaikum warahmatullahi, tapi kita bertambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertambah tak masalah, boleh. Yang sunat dalam sembahyang biasa ialah Assalamualaikum warahmatullahi je. Ada satu riwayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika sembahyang jenazah. Ketika sembahyang jenazah. Pada sembahyang biasa sekadar Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi tertambah wabarakatuh ada masalah. Tidak membatalkan. Apa kedudukan kerusi orang sakit? Kerusi orang sakit ni sepatutnya ia akan duduk kursi belakang dia tu, ataupun kita pakai apa? Kaki belakang dia itu ialah sama dengan soft. Sama dengan garisan akhir soft. Sebab apa? Sebab punggung dia, kerana orang sembahyang duduk, punggung dia di atas soft. Jadi kaki kerusi akhir itu sepatutnya diletakkan di atas, kita panggil atas garisan akhir soft. Okey. Mana ni saya nak buat. Okey. Faham Kalau baca makna solat serukat seperti surah Fatihah, baca makna solat apa maksud? Dalam bahasa Melayu. Jadi tak boleh. Kalau baca sebut selain daripada bacaan dalam bahasa Arab, doa dan seumpama, tak boleh. Inna hadhihi salata la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas wa innama huwa tasbihun wa takbirun wa qiraatul Quran. Nabi kata sembahyang ni tak boleh buat percakapan lain. Dalam sembahyang ni hanya boleh tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Doa-doa dan seumpamanya dalam bahasa Arab. Kalau baca dengan bahasa yang lain dalam keadaan dia tahu perkara itu batal, maka batal sembahyangnya. Tak boleh Lagi? Ada nak tanya lagi? Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya lagi. Kalau angkasawan solat atas angkasa, dia perlu menghadap bumi ke macam mana? Solat atas? Kalau angkasawan dia solat kat angkasa, dia perlu menghadap bumi ke? Menghadap ke mana tu? Ni ada dah ni kan, masa kes Syekh Muzaffar pergi tu kan, ada orang tanya soalan ni kan. Awak cuba cari lah. Okey. Cuba cari. Sebab saya tahu soalan ni dah ada orang tanyakan isu berkaitan sembahyang di angkasa. Macam mana dia nak menghadap? Cuba share dalam Telegram. Sebab saya malah jawab apa? Sebab tak ada berkaitan pun dengan awak ni, tak apalah. Tapi itu pengetahuan tu. Elok jugalah tanya. Tapi cari share dalam Telegram .
Sebab adik saya tanya macam mana nak solat kat mari, saya tak tahu nak jawab. Adik awak tanya, dah adik awak nak pergi angkasa ke? Tak tahu dia tanya macam mana nak solat kat planet lain. Tak ada yang lain. Cuba tengok cuba cari dalam internet ada fatwa berkaitan kalau luar angkasa kan. Mana ni? Kat mana soalan siapa ni? Sharifah Husna. Bertanya jawab dia. Wan Daniel. Macam mana pula kalau kita tersalah duduk tahiyat akhir pada tahiyat awal, kita harus menukar duduk itu pada duduk tahiyat awal kembali? Lagi kalau kita tukar dudukan itu, adakah kita menambah rukun solat? Tak. Dia gini, kalau tersalah duduk tak ada masalah sebab itu pun sunat. Contohnya duduk semayang, kita duduk tawarruk ke belaka, tak apa, tak ada masalah. Cuma jadi payah sikit nak bergerak tu je. Dah kalau kita tersalah, kita nak baiki balik, itu adakah batal semayang? Tak batal sebab dia dianggap perbuatan sikit saja. Dan dia bukan menambah rukun tu. Kalau perbuatan tu sikit saja, melibatkan kita hanya gerak kaki yang sedikit, tujuan nak beralih daripada tawarruk pada iftirash balik, tak ada masalah. Kalau ada kucing di tempat sujud itu, ada kucing. Lepas tu, jangan sujud atas kucing. Sujudlah di depan kucing ke, nampak tak? Di bawah, di tepi dia ke. Ataupun alihlah sedikit kucing tu, tak ada masalah. Dah batal tak? Tak batal sebab kucing ni tak najis. Binatang dia tidak najis selagi dia hidup. Kecuali bab satu dan juga anjing. Itu najis ain. Kalau dia mari tengah semayang baru kita tak boleh sentuh dia. Tapi binatang lain selagi dia hidup. Contoh, harimau mari tengah semayang. Kita sentuh dia, tak batal kecuali pada badan dia ada najis. Itu batal sebab lain. Okey. Lagi? Ustaz, nak tanya. Masa duduk tahiyat awal tu, kalau kaki tak berlipat awak, jari. Duduk tahiyat awal, kaki tidak berlipat. Kaki tidak berlipat, duduk tahiyat awal, masih sah. Masih sah. Cuma ketika mana? Ketika sujud itu. Ketika sujud pastikan berlipat. Dalam qaul yang mu'tamad mazhab kita, Imam Nawawi mentarjihkan bahawa kena sebahagian daripada perut jari kaki. Kena dah menghadap kiblat. Nampak tak? Kena pada tempat sujud dan menghadap kiblat. Paling kurang sebahagian saja. Kalau ada seputung jari atau sebahagian daripada jari, kena dah memada dah. Pada setiap kaki lah, pada setiap kaki. Adapun pada duduk, masalah duduk tak ada masalah. Awak nak duduk sila pun tak apa. Sembahyang sah lagi. Okey. Lagi soalan? Lepas tu ni lagi contoh Ustaz kata makro ikat rambut masa semayang. Kalau dia pakai cekak dah apa Ustaz? Kayaknya tergolong dengan ikat rambut tak? Pakai apa dia? Macam scarf. Scarf? Macam seniman pakai tu. Macam tekak. Oh, scarf ni? Scarf tekak? Bukan. Dah. Contoh kok. Ni tak. Oh, pecah kasi. Sikit-sikit dah tak. Dia sama lah tu. Dia kira ikat menahan rambut tu. Dia kira menahan rambut. Okey. Terima kasih. Dia scarf ni dia ke mana? Dia depan je kan? Belakang ni ikat tak? Belakang ni ikat tak? Gitu. Dia tengok ni. Sekarang ni menarik soalan tu Sebab apa? Sebab dia hanya tahan kat depan je kan? Dia bergerak, rambut tu bergerak. Rambut itu bergerak. Bila rambut tu bergerak, masih tak apa lagi. Yang tak boleh diikat dia tak boleh. Yang tak boleh kalau diikat. Maknanya kalau sekadar dekat depan ni ada masalah. Mungkin sebab sujud lah. Ingat satu lagi, kalau lelaki sujud, rambut panjang lah, saya rambut pendek ni, sujud, kalau sebahagian daripada rambutnya tutup tepat dahi, masih sah kalau ada bahagian dahi lain yang kena tempat sujud. Nampak? Jadi yang biasa pelajar-pelajar dulu kan, masa dia nak sujud, dia tarik kan. Kalau sebenarnya tak perlu tarik pun sebab disyaratkan tempat sujud tu kena sebahagian je. Sebahagian dahi kita kena, tak apa dah.
Tapi kalau rambut panjang sangat, tertutup habis, itu memang dia kena pakai kena tariklah rambut ke belakang ataupun dipakai kepiah. Soalan. Kalau duduk antara sujud sama macam tahiyat awal atau silang? Duduk antara sujud. Okey. Macam saya sebut tadi, segala duduk dalam semayang semua disunatkan duduk iftirash, yakni duduk macam tahiyat awal, kecuali duduk yang selepasnya salam sahaja sunat duduk tawarruk. Faham lah tu, kaedah lah tu. Faham elok-elok. Takkan saya nak cover satu-satu. Duduk antara dua sujud rakaat pertama mesti duduk macam tahiyat awal, duduk antara dua sujud rakaat kedua kena duduk tahiyat awal. Lepas tu duduk istirahah, duduk tahiyat awal. Segala duduk dalam semayang sunat duduk tahiyat awal, kecuali duduk yang hanya mengiringinya salam sahaja, itu sunat duduk secara tawarruk, duduk tahiyat akhir. Kalau masbuk semasa solat subuh, dia sempat baca doa kunut bersama imam, bila nak ganti rakaat satu lagi kena baca doa kunut lagi ke sekali? Ya, kerana kita yang lewat, makmum yang lewat semayang ikut tu imam, dia bacaan itu dia mengikut imam kerana ittiba'. Contoh, dia pergi rakaat kedua, dia datang imam rakaat kedua subuh, dia baca kunut. Kenapa dia wajib baca kunut? Kerana ittiba' kepada imam. Nampak tak? Kalau ikutnya tak wajib lah tu, tapi maknanya kita kata sebab baca kunut ni kalau tak baca pun tak apa makmum. Tapi contoh dalam masalah inilah, kalau kita baca kunut kerana apa? Kerana ittiba'. Imam dia baca kunut, maka kita baca kunut kerana ittiba'. Kunut kita yang sebenar ialah pada rakaat kedua nanti. Sebab itu kita masih sunat untuk baca doa kunut pada rakaat kedua nanti. Kerana di situlah tempat bacaan yang sebenarnya. Okay. Sama juga orang datang duduk tahiyat awal bersama imam. Duduk tahiyat awal bersama imam. Nampak tak? Duduk tahiyat awal bersama. Dia kena duduk baca tahiyat awal. Walaupun sebenarnya dia boleh bangun je. Tapi maknanya duduk tahiyat awal dia itu dikira kerana ittiba'. Dan kalau dia belum duduk tahiyat awal di situ, pada tahiyat akhir imam, dia kena duduk tahiyat awal. Sunat bagi dia duduk tahiyat awal bagi sembahyang dia sendiri selepas daripada bercerai daripada imam. Contoh, dia datang rakaat kedua. Dah jadi kan? Contoh yang paling mudah kita kata, dia datang rakaat ketiga sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib datang rakaat ketiga. Jadi dia kena duduk tahiyat akhir tu. Itu wajib dia duduk tahiyat akhir sekali dengan imam. Jadi makmum ni datang rakaat ketiga, tu imam rakaat ketiga, makmum rakaat pertama. Makmum terpaksa duduk tahiyat akhir juga. Kalau dia bangun jadi batal sembahyang. Kalau dia enggan duduk tahiyat akhir batal sembahyang. Sebab itu mukhalafah, itu menyalahi yang jelas, menyebabkan batal sembahyang, mukhalafah fahisyah. Maka dia kena duduk tahiyat akhir bersama imam. Tapi bila dia bangun putus daripada imam, lepas imam habis selesai sembahyang, dia bangun rakaat kedua, sunat balik dia duduk tahiyat awal. Rakaat ketiga dia duduk tahiyat akhir. Jadi inilah orang yang sembahyang, dia tiap-tiap rakaat ada tasyahud, iaitu orang datang pada rakaat ketiga atau rakaat kedua daripada sembahyang maghrib. Okey. Kalau kita tidak khusyuk tengah solat, lepas tu kita baru tersedar, kita bertukar bacaan rukuk dan sujud, adakah batal atau kita boleh baca semula bacaan betul? Kena tengok bacaan rukuk sujud ni rukun ke tak rukun. Ini tujuan awak belajar ni. Awak jangan belajar saja-saja ingat nak jawab periksa je. Senanglah jawab periksa. Boleh buka kitab jawab kod klik, semua dah ada jawab. Kena faham molek ni. Sebab itu dia bahagikan mana rukun, mana sunat, supaya kita tahu bacaan rukuk dan sujud itu sunat. Kalau kita tertukar tak baca pun tak ada masalah. Sembahyang kita tak batal. Syaratnya kita rukuk dan ada tamakninah, kita sujud dan ada tamakninah. Perlu baca semula? Tak perlulah baca semula. Okay. Boleh. Lagi soalan? Tak ada lah. 3 kat 3.20 dah ni. Ni, cara menggunakan solat di angkasa. Gitu. Separation Zawiyatul Asma. Okey. Mana tadi? Kalau duduk antara dua sujud dia tak duduk, ketua tolong ambil kedatangan ya.
kalau duduk antara dua sujud dia tak duduk iftirah tapi duduk berselang kaki, boleh ke? Atas ni dah saya jawab tadi. Saya kata duduklah cara mana awak nak duduk pun, dari segi batal tak batal. Faham tak? Duduk secara tawarruk pada tahiyat awal tak batal, tak ada masalah. Cuma yang aulanya dia duduk secara iftirash sepada semua duduk dalam sembahyang kecuali duduk yang mengiringi salam. Itu saja duduk secara tawarruk. Nak duduk contohnya orang sakit bisu tak duduk macam tu kan. Dia kena duduk cara lain, tak apa, boleh je. Tidak menyebabkan batas sembahyang. Duduk bersila pun boleh. Okey. Ada apa lagi? Saya rasa cukuplah sekadar tu kot. Boleh tanyalah sambung persoalan tu dalam kita punya Telegram. Sekadar tu saja untuk petang ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.